Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurah Datul Ilya binti Abdul Wahab, nombor matrik 144662. Jadi bagi kursus WSK 102 Sains Kesukaran Lawanan pada kali ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan wabak yang sedang melanda seluruh negara kita, iaitu penyakit COVID-19 dan akan ditekankan ke arah vaksinasi. Kalau kita mengupas dengan lebih lanjut, saya akan bermula dengan apa tu COVID-19. Jadi penyakit COVID-19 ini dia disebabkan oleh coronavirus yang disebut sebagai SARS-CoV-2. Iaitu gejala dia mungkin akan muncul antara 2 sehingga 14 hari selepas kita terdedah kepada virus. Gejala yang mungkin seorang itu alami adalah seperti demam, batuk, sakit tekak, sakit kepala. Kita ada banyak lagi simptom, tapi ini antara simptom yang paling kerap kita boleh nampak lah. Dan jangkitan ni dia sekarang boleh melalui udara, secara bersentuhan dan juga melalui objek. Itulah sebabnya kita perlu sentiasa basuh tangan, especially apabila kita telah menyentuh barang-barang tak sepatutnya ataupun yang digunakan oleh orang ramai. Dan apabila kita keluar, pastikan kita sentiasa memakai face mask penutup muka, jangan bersentuhan dan sentiasa jaga jarak sosial. Seterusnya, bagaimana COVID-19 ni menyerang? Jadi COVID-19 ni dia akan menyerang melalui saluran pernafasan kita. Oleh sebab itulah kita perlu sentiasa memakai pelitup muka bila kita keluar ataupun bila kita pergaulan dengan orang ramai dan terdedah kepada perkara di luar lah. Jadi dia akan masuk melalui saluran pernafasan kita. Dia akan mula menyerang organ dalaman kita yang boleh menyebabkan kita sesak nafas dan semakin kritikal. Jadi golongan mana yang paling berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19? Jadi golongan yang berisiko antaranya adalah golongan kanak-kanak, kemudian golongan warga emas yang berusia 65 tahun ke atas. Yang ketiga adalah golongan yang mempunyai penyakit kronik. Yang keempat, orang yang mempunyai daya ketahanan ataupun sistem imuniti badan yang rendah. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah wanita hamil. Kita juga maklum bahawa sekarang COVID-19 ni semakin banyak menyerang masyarakat Malaysia dan semakin ramai yang kritikal. Kalau dahulu, satu masa dahulu, kita biasa dengar kenalan kepada kenalan kita yang dijangkiti oleh penyakit ni. Tapi sekarang, selalunya adalah orang yang kita kenal sendiri. Dia bukanlah orang yang berjauhan dengan kita lagi. Jadi, benda ni sebenarnya kita sangatlah bahaya dan perlu untuk kita usaha bagi elakkan daripada dijangkiti. Jadi apa yang kita boleh buat untuk pastikan diri kita selamat daripada jangkitan ini? Baiklah, yang pertama yang secara umumnya adalah kita perlu kerap cuci tangan, iaitu apabila kita keluar dan balik rumah, terus mandi semua. Yang kedua, kita banyak kali sebut sudah, iaitu pakai pelitup muka. Yang ketiga, penting buat masa sekarang, iaitu self lockdown, duduk hanya di rumah dan keluar hanya bila perlu. Jangan merayau dan jangan buat aktiviti di luar. Cukuplah kita ada di rumah. Dan yang keempat, sekiranya kita perlu keluar, pastikan kita sentiasa mempunyai penjarakan sosial dengan masyarakat lain. Okey. Baiklah, seterusnya memandangkan keadaan yang semakin serius ini, kita telah pun disarankan untuk melakukan kaedah double masking, iaitu lapisan pertama kita gunakan mask yang biasa itu, surgical mask, dan kemudian dilapisi dengan mask kain. Yang kedua adalah sentiasa melakukan imbasan suhu, iaitu sebelum kita masuk ke premis-premis ataupun juga sekiranya kita berada di rumah, boleh juga untuk kita memastikan kita berada dalam keadaan yang sihat. Yang ketiga sama seperti tadi, seterusnya kita ke proses vaksinasi di Malaysia. Jadi di Malaysia ni kita telah mempunyai satu rancangan ataupun program, iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan, COVID-19 kebangsaan, yang dah pun dijalankan sejak akhir Februari dan masih lagi dijalankan sehingga waktu ini. Jadi di sini saya suka untuk petik kata-kata seorang doktor di Malaysia, iaitu Dr. Neil Malish. Vaksin yang terbaik untuk diri anda adalah mana-mana vaksin yang anda boleh dapatkan dengan paling cepat. The best vaccine is the one available to you. Dekat sini saya nak tekankan yang vaksin ni bukanlah satu jenama brand yang awak nak berebut, yang awak nak bandingkan antara satu sama lain. Tidak. Yang mana vaksin yang ada itu, ambillah kerana dia punya kegunaan adalah yang sama, iaitu untuk melindungi diri kita daripada dijangkiti penyakit COVID-19.
kita masuk kepada apa itu vaksin. Vaksin adalah sejenis ubat yang direkrut khas untuk melindungi dari penyakit berjangkit dengan memperkenalkan sistem daya lawan jangkitan ataupun kita sebut sebagai sistem imuniti terhadap kuman berbahaya dengan cara yang selamat. Dan seterusnya, bagaimana vaksin dihasilkan? Vaksin dia dihasilkan daripada sebahagian ataupun keseluruhan virus yang telah dimatikan atau dilemahkan. Dan yang kedua, dia boleh dihasilkan daripada protein subunit pada virus. Antigen dalam vaksin ini dia berfungsi untuk merangsang imuniti tubuh apabila diserang penyakit. Dan vaksin ini dia membantu sistem imunisasi badan kita untuk kenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imunisasi badan kita cukup bersedia apabila diserang kuman yang sebenar. Dan penghasilan ini dia masih tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan juga mestilah mematuhi spesifikasi amalan pengenalan baik GMP. Seterusnya mungkin anda tertanya bagaimana vaksin ini bertindak. Jadi vaksin dia merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun kita sebut sebagai sistem imuniti tadi apabila seseorang itu dijangkiti kuman berbahaya. Sistem imuniti ni dia akan dapat dengan cepat cegah daripada dia bagi merepak ke seluruh badan kita dan akhirnya menyebabkan kita jatuh sakit. Dengan cara ni, vaksin ni dia meniru jangkitan semudah jadi tapi tanpa menyebabkan orang itu jatuh sakit. Macam balik video kita. Okey, baiklah. Seterusnya, apa kepentingan vaksinasi? Jadi, vaksin COVID-19 ni dia diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang yang dapat vaksinasi, jadi semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya dapat mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tak langsung, ia dapat melindungi golongan yang berisiko yang tak dapat nak ambil vaksinasi. Seterusnya, secara umumnya di Malaysia kita mempunyai dua pandangan masyarakat terhadap vaksin, iaitu yang pertama golongan anti-vaksin, iaitu mereka yang tak mempercayai akan keberkesanan vaksin ini, dan yang kedua adalah golongan pro-vaksin, iaitu orang yang mempercayai dan ingin mendapatkannya. Seterusnya kita masuk ke bahagian jenis-jenis vaksin. Sebenarnya terdapat macam-macam jenis vaksin yang ada di dunia ni. Tapi di sini saya ada listkan 4, iaitu yang pertama vaksin Pfizer BioNTech, kedua adalah Sinovac, yang ketiga Moderna, dan yang keempat adalah AstraZeneca, gelaran Oxford University. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang pertama adalah vaksin Pfizer, dan yang kedua adalah vaksin Sinovac, dan yang ketiga adalah vaksin AstraZeneca. Pada asalnya, vaksin AstraZeneca ni telah pun dikeluarkan daripada program imunisasi kebangsaan, tapi memandangkan vaksin ini telah pun mendapat penerimaan oleh masyarakat, ia telah pun dimasukkan kembali ke dalam program imunisasi kebangsaan. Berdasarkan slide ini, di Malaysia kita hanya ada Pfizer dan AstraZeneca. Moderna banyak digunakan di US, di Amerika Syarikat. Seterusnya adalah golongan yang didahulukan untuk mendapat vaksinasi. Yang pertama adalah kekitangan kesihatan dan alhamdulillah di Malaysia kita telah pun lepas untuk fasa ini. Kedua adalah program berkaitan seperti polis. Kemudian adalah golongan berisiko tinggi, iaitu orang yang mempunyai penyakit kronik, dan yang keempat adalah warga emas yang berusia 65 tahun ke atas. Namun ini semua hanyalah simptom-simptom yang ringan sahaja, dan sekiranya anda rasa ia melarat, anda haruslah dengan segera untuk pergi mendapatkan perawatan daripada doktor. Kes yang dikenali setiap negara. Jadi berdasarkan map ini ataupun peta dunia ini, kita dapat melihat negara mana yang mungkin dapat mempunyai rate imunisasi yang tinggi dan di manakah Malaysia berada. Walau bagaimanapun, buat masa ini seramai 2.3 juta rakyat Malaysia telah pun divaksin dan proses vaksinasi masih giat dijalankan sehingga kini. Namun, walaupun kita nampak jumlah ini besar, tapi sebenarnya hakikatnya
Dari segi percentage ataupun dari segi fractionnya hanyalah kurang daripada 1/3 rakyat Malaysia yang telah divaksinasi. Ini adalah fasa vaksinasi dan kita telah pun melepasi fasa pertama kepada golongan frontliners dan sekarang kita berada di fasa yang kedua, iaitu diberikan kepada golongan warga emas dan orang-orang yang mempunyai penyakit kronik. Kita masih belum lagi masuk ke fasa ketiga dan insyaAllah sekiranya semuanya berjalan lancar, kita akan masuk ke fasa ketiga dalam masa yang terdekat lah ataupun sebelum hujung tahun ini. Baiklah, seterusnya sebelum kita akhiri perbincangan kita, suka saya nak petik beberapa soalan yang sering kita nampak ataupun sering dikemukakan oleh masyarakat. Fakta vs mitos, fakta atau mitos. Jadi kita bagi kepada yang pertama, iaitu adakah vaksin COVID-19 ni boleh menyebabkan penyakit COVID-19? Ini adalah mitos. Tidak. Tak ada satu pun vaksin COVID-19 yang sedang digunakan ataupun dalam proses penciptaan yang mengandungi virus yang hidup yang boleh menyebabkan jangkitan berlaku. Ini maksudnya kita takkan boleh dapat jangkitan COVID-19 daripada vaksin. Ini semua mitos. Baik, seterusnya yang kedua, adakah vaksin ini akan mengubah DNA saya? Jawapannya adalah tidak. Vaksin COVID-19 ni dia tidak mengubah mahupun mengganggu DNA dalam badan kita. Buat masa ni kita ada dua kaedah vaksin yang diluluskan untuk digunakan pakai di Malaysia, iaitu yang pertama adalah kaedah mRNA, messenger RNA, dan yang kedua melalui viral vector. Pada soalan seterusnya, adakah vaksin ini dapat melindungi saya daripada penyakit COVID-19? Jawapannya adalah ya, ini adalah fakta. Vaksin COVID-19 ini dia akan ajar sistem imunisi badan kita untuk kenal pasti virus yang masuk dalam badan kita dan akan lawan dia, akan membunuhnya. Jadi hasil daripada itu ia dapat melindungi diri kita daripada jatuh sakit ataupun mengalami simptom yang teruk. Namun begitu, ini tak bermakna kita takkan positif COVID-19. Ada kemungkinan vaksin ini dia menurunkan kebarangkalian kita untuk dijangkiti penyakit ini dan juga dia mengelakkan kita daripada mendapat simptom yang teruk, mengelakkan kita daripada menjadi kritikal berbanding mereka yang tidak dapat vaksinasi. Okey, seterusnya, sekiranya saya pernah dijangkiti COVID-19, adakah saya masih perlu mengambil vaksin? Jawapannya adalah ya, anda masih perlu mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Sebab kita tak pasti, kita tak tahu tempoh masa yang awak mungkin selamat daripada vaksinasi ini. Selagi kita tidak mempunyai satu sistem imunisi badan yang kukuh, selagi itulah kita mempunyai peluang untuk mendapat penyakit ini. Jadi perkara ini yang kita nak elakkan daripada terjadi. Sampai di sini sahaja perbincangan kita. Oleh itu, sebelum kita akhiri, ingat sekali lagi saya ingin pesankan, dapatkan vaksin anda, lindung diri, lindung semua. #kita pasti menang, #kita jaga kita. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.